Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Kali ni aku nak share kat korang tentang MPV. Okay, MPV aku nak cerita kat korang ni adalah MPV segmen B atau di Indonesia kita panggil low MPV. Dan spesifik hari ni aku nak cerita tentang kedudukan kerusi baris ketiga. Okay, untuk low MPV ni selalu kita akan particular sedikit tentang baris ketiga lah. Sama ada ianya boleh duduk ataupun tak oleh orang dewasa. Oleh itu aku akan ceritakan kedudukan kerusi baris ketiga untuk 3 MPV yang hangat di pasaran, iaitu Mitsubishi Xpander, Honda BRV 2022 dan juga Toyota Veloz, Avanza dan Pro2 Alza. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Untuk makluman korang, gambar dan video ni aku ambil daripada blog otomotif terkenal di Indonesia, iaitu Carmudi. Jom kita mulakan. Okay guys, kita mulakan dengan Honda BRV 2022. Untuk makluman korang, presenter ini mempunyai ketinggian 173 cm. Berdasarkan gambar ini, didapati bahawa Honda BRV 2022 mempunyai kerusi baris ketiga yang sedikit rendah. Ini menyebabkan ia tidak dapat menyokong sepenuhnya peha penumpang baris ketiga. Seterusnya, untuk ruang kepala, didapati sisa yang tertinggal untuk mereka yang mempunyai ketinggian 173 hanyalah di antara 2 hingga 3 cm sahaja. Manakala untuk ruangan kaki, jika kerusi baris kedua ditolak ke paling hadapan, inilah sisa yang tertinggal, iaitu pada aku 5 hingga 7 cm sahaja untuk penumpang baris ketiga. Namun sekiranya kerusi baris kedua ditolak ke barisan yang paling belakang sekali, aku dapati ianya masih lagi tersisa dalam 2 cm. Jadi berdasarkan pemerhatian aku dapati bahawa Honda BRV 2022 ni tidak mempunyai ruang kaki yang cukup luas kerana kerusi baris kedua tidak dapat ditolak begitu jauh ke hadapan. Namun kelebihan untuk Honda BRV 2022 ni adalah penumpang baris kedua tidak boleh menganiaya penumpang baris ketiga dengan menolak kerusinya sehingga menghampiri ruangan baris ketiga. Ini bermaksud penumpang baris ketiga masih lagi mempunyai sedikit ruang yang selesa untuk duduk, tetapi disebabkan oleh kedudukan kerusi baris ketiga yang sedikit rendah, ini menyebabkan ianya mungkin kurang sesuai untuk dinaiki oleh seseorang yang berketinggian 170 ke atas bagi perjalanan jauh. Ini akan menyebabkan sedikit keletihan bagi penumpang yang mempunyai ketinggian 170 cm dan ke atas. Seterusnya kita pergi kepada Mitsubishi Xpander. Berdasarkan gambar ini, kita dapati bahawa Mitsubishi Xpander mempunyai kerusi baris ketiga yang sedikit pendek kerana ia tidak dapat menyokong sepenuhnya peha bagi seorang yang berketinggian 173 cm. Walau bagaimanapun, untuk kerusi baris ketiga ni disebabkan kedudukan yang sedikit tinggi, ini memberi keselesaan di mana kerusi penumpang baris ketiga tu boleh duduk tegak dan ianya lebih selesa, cuma ianya sedikit pendek. Manakala untuk ruangan kepala, aku dapati ianya mempunyai ruang yang agak baik, lebih kurang antara 3 hingga 5 cm, dan ianya lebih baik sebenarnya berbanding Honda BRV 2022. Bagi seseorang yang berketinggian 173, aku rasa ruangan itu agak memadai dan cukup selesa untuk penumpang baris ketiga yang bersaiz dewasa. Seterusnya, jika kerusi baris kedua ditolak ke belakang kepada tahap yang paling maksimum, didapati penumpang baris ketiga mempunyai ruang yang agak terhad di mana lututnya akan bersentuhan dengan kerusi baris kedua bagi mereka yang mempunyai ketinggian 170 dan ke atas. Tetapi jika kerusi baris kedua ditolak kepada paling hadapan, didapati ruang yang tersisa untuk penumpang baris ketiga agak luas. Dan ini akan memberikan lebih ruang kepada penumpang baris ketiga duduk dengan lebih selesa dan lebih fleksibel. Jadi kesimpulannya, untuk kerusi baris ketiga Mitsubishi Xpander didapati ianya sesuai untuk diduduki oleh seorang dewasa yang mempunyai ketinggian 170 dan ke bawah. Kelebihan untuk Mitsubishi Xpander ni pada aku adalah
flexibility yang diperolehi daripada kerusi baris kedua di mana ianya boleh ditolak dengan agak jauh. Selain itu, kedudukan kerusi yang sedikit tinggi sebenarnya memberi lebih ruang dan lebih keselesaan kepada penumpang dewasa di baris ketiga. Akhir sekali, jom kita lihat Toyota Veloz Avanza, Daihatsu Xenia dan Pro 2 Alza. Disebabkan mereka ni berdasarkan platform yang sama, jadi aku rasa ianya mempunyai saiz ataupun ruang kaki baris ketiga yang lebih kurang sama. Jom kita mulakan. Pertama, bagi kedudukan kerusi, aku dapati kedudukan kerusinya agak rendah dan ianya mungkin hampir sama dengan Honda VR-V 2022. Dan kita lihat dekat sini, Mitsubishi Xpander kelihatan lebih tinggi. Tetapi, yang baiknya untuk Toyota Avanza Veloz Xenia ini adalah ia punya kerusi agak panjang. Jadi, dia menyokong hampir sepenuhnya paha orang dewasa yang duduk di baris ketiga. Untuk ruangan kepala, bagi Toyota, Daihatsu dan Pro 2 ni aku dapati ia mempunyai ruangan kepala yang agak terhad dan ia menghampiri dengan Honda BR-V 2022 di mana jaraknya lebih kurang dalam 2 hingga 3 cm saja bagi orang yang berketinggian 173 cm. Namun jika kerusi baris kedua ditolak ke hadapan sehingga ke limit, didapati bahawa ruangan kerusi baris ketiga untuk model ini sangat luas dan ianya adalah paling luas berbanding dengan Xpander dan juga BR-V 2022. Tetapi jika kerusi baris kedua ditolak ke belakang sehingga ke limit, didapati bahawa penumpang yang mempunyai ketinggian 170 ke atas mempunyai kesukaran untuk duduk di baris ketiga kerana ia bukan saja menyentuh, malah menghalang lutut penumpang dewasa baris ketiga. Jadi itu sahaja perkongsian aku pada kali ini. Aku harap video ini dapat memberikan gambaran kepada korang untuk memilih MPV mana yang paling sesuai untuk kegunaan korang. Kerana kedudukan kerusi baris ketiga tu pada aku adalah sangat penting dan ia menentukan sama ada MPV itu adalah MPV yang sesuai untuk korang ataupun tidak. Jadi sampai di sini saja perkongsian aku pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.